from. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi dan juga selamat sejahtera malam. kepada semua viewer. Hai. Hai, selamat malam. Okay. Selamat malam semua. Alright, selamat malam semua. Okay. Hari ni kita orang akan membuat podcast tentang we know but do we understand. Jadi basically podcast kita ni mengandungi info-info dan juga isi-isi daripada general basic knowledge dan juga common sense. Alright, sebelum kita masuk kepada podcast kita, topik yang pertama iaitu eksperimen sosial, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Ashraf bin Rusli daripada Kejuruteraan Elektrik. Okey, nama saya Nik Muhammad Syafiq bin Zainal Effendi. Saya daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Mekatronik. Okay. Ya, Assalamualaikum semua. Nama saya Yusani Izan binti Yusof. Saya daripada Fakulti Pengurusan Management. Fakulti Pengurusan Industri. Ya. Okay. Yes. Hai. Okey. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Roshan Adiha binti Rosman dari Fakulti Pengurusan Industri. Alright, okay. Jadi semua dah perkenalkan diri. Jadi okay, kita boleh masuk pada topik yang pertama iaitu eksperimen sosial. Okay, daripada eksperimen sosial yang kita dah tengok dekat dalam YouTube, dalam Facebook, bagi pendapat korang, macam mana pendapat korang tentang eksperimen sosial yang orang telah buat? YouTuber dah buat, content creator dah buat tentang eksperimen sosial. Apa pendapat? Bagi saya untuk yang eksperimen sosial dibuat oleh YouTuber ataupun siapa-siapa saja yang di luar sana, bagi saya macam dia ada kebaikan dia ada keburukan dia, which is kebaikan dia boleh macam kita boleh tahu tahap keprihatinan masyarakat Malaysia macam mana kan dengan adanya sosial eksperimen. Lepas tu untuk keburukan dia pula dia boleh lead untuk membuka aib seseorang. Itulah keburukan dia. Sebab dengan cara tiba-tiba approach orang, Betul. kita tak kenal orang tu, tiba-tiba kita approach, kita tak tahu orang tu selesa dengan kita atau tak. Jadi memang betul lah keburukannya. Kadang-kadang dalam dari segi tu dia boleh membuka aib orang dan juga membuatkan orang tidak selesa. Betul. Betul. Alright. Untuk Nik macam mana? Apa pendapat anda untuk eksperimen sosial? Dari segi pandangan saya, eksperimen sosial ni kalau macam YouTuber atau content creator nak buat, dia orang punya content kan. Okay. Saya rasa make sure dia orang kena tunjukkan benda-benda yang boleh memberi manfaat atau faedah lah kepada viewer diorang. Sebab kalau macam kita nak buat prank pun kadang-kadang kita tak boleh buat prank tu sampai nak memburukkan seseorang ataupun nak menjatuhkan maruah sampai tahap menjatuhkan maruah seseorang lah. Tentu. Faham. Jadi Nik nak cakap yang di mana prank ni boleh menjatuhkan aib orang tau. Sebab yelah kita buat prank dengan orang tak tahu, lepas tu dia macam asal ni kenapa orang buat macam ni, adakah nak uji aku atau apa. Jadi memang mengganggu lah. Mengganggu orang punya daily life. Yes, daily life. Dan basically sebenarnya viewer ramai yang budak-budak tau. Viewer sekarang. Jadi kalau buat konten yang tak berfaedah, memang efek untuk dorang. Bagi dorang benda ni adalah normal. Yalah, sebab dia orang dah tengok kan.
Yes, betul. Benda ni normal. Jadi, apa salahnya kita buat? Jadi, di sini saya nak cakap kepada content creator atau YouTuber semua, nak buat content, make sure berfaedah lah. Berfaedah dan bermanfaat. Dan kena ingat, viewer-viewer budak-budak memang sangat ramai. Dan budak-budak sekarang memang dekat depan skrin lagi lama daripada apa yang hidup realiti diorang. Jadi, make sure lah. Pastikan benda tu bermanfaat untuk budak-budak, bukan untuk budak-budak juga, untuk kita juga. Kita punya teenager punya age. Okay, alright. Untuk eksperimen sosial, Rosha, apa pendapat anda tentang eksperimen sosial? Okay, saya rasa saya nak sambung yang ni punya keburukan. Macam video tu kan. Alright. Okay, kan ramai kan orang tengok kan. Jadi mungkin daripada mereka yang tengok tu akan meniru aksi mereka yang YouTuber tu. Jadi yang tak berfaedah tu. Betul, nanti dia akan terpengaruh lah macam tu. Dia pengaruh. Macam tu lah. Okay, faham. Jadi basically benda yang sama dengan ni, iaitu memburukkan orang. Okay, bagi point saya pula, okay, edit video, untuk editor, edit video point yang penting lah. Jangan level-level orang kata dah tahap mencarut, jangan ada dalam video tu. Sebab yelah seperti yang kita tahu, viewer ramai budak-budak. Dan diorang fikir benda ni sangat-sangat normal. Jadi please jaga batas dan juga buat konten yang berfaedah lah. Bukan sekadar eksperimen sosial, buat konten macam unboxing ke, semua sama lah. Jangan menggunakan kata-kata yang agak kasar, sebab budak-budak dan juga umur-umur teenager ni nak membesar fikir benda ni sangat normal. Padahal tak normal untuk Malaysia, untuk kita. Dan kita Malaysia kaya dengan adab. Jadi kita kena normalizekan adab. Ya, betul tak? Betul. Kita Malaysia, kita bukan setakat India ke China ke Melayu ke, tapi tak, semua rakyat Malaysia kena normalizekan adab. Dan kita juga negara yang special di mana kita mempunyai banyak bangsa dan juga banyak agama. Alright. Jadi macam daripada point Acap tu kan, kalau dari segi content creator kan, kalau ikutkan content creator pun mostly ramai yang teenagers dengan yang orang dewasa lah. Mostly takkan budak-budak nak buat video kan. Content kan. Selalunya daripada video tu, yang orang buat video tu pun kita boleh tahu usia diorang. Jadi macam kalau teenagers ke dengan adult tu, korang boleh macam fikiran tu pun dah matang. Jadi benda tu pun korang boleh fikirlah sama ada konten tu membawa kepada kebaikan ataupun keburukan. Betul. Dah boleh beza baik dan juga buruk. Ya, betul. Okey. Jadi Anizan dengan Rosha ada nak tambah apa-apa ke? Setakat kita saja. Alright. Tak ada masalah. Yang tu je. Okey, jadi setakat situ saja topik satu kita. Okey, selepas ini kita akan masuk kepada topik yang kedua, iaitu don't normalizing dark joke. Okey, betul. kita akan berjumpa sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum gang, Annyeonghaseyo. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia dengan kami. Nantikan hadiah wang tunai bernilai RM20 untuk 5 orang yang bertuah. Jadi macam mana nak menang ni? Korang boleh tulis komen dekat ruangan komen di bawah, dan komen yang paling kreatif dan paling menarik akan dipilih oleh podcaster-podcaster kami. Jadi tunggu apa lagi? Moh kita. Alright. Okey, untuk topik yang kedua iaitu don't normalizing dark joke. Okey, daripada normalizing dark joke ni, apa yang korang Normalizing dark joke. macam mana? Normalizing dark joke, apa pendapat korang tentang normalizing dark joke? Bahan-bahan member, buat lawak bodoh, buat lawak yang terasa hati, yang agak teruk sikit, yang agak kritikal sikit lawak-lawak tu. Apa pendapat korang?
Kalau dari segi don't normalize dark joke kan. Kalau nak ikutkan benda ni memang kita selalu buat tau. Tapi mostly kita buat dark joke ni pun mostly dengan orang yang kita rapat lah. Takkanlah kita nak buat dark joke dengan orang yang kita tak kenal kan. Ya, Ha. betul. Dengan orang yang kita tak kenal tiba-tiba main tabur je pun tak boleh juga. Tak proper lah kalau orang cakap kan. Terasa Ya. member. Baru jumpa dah. Kau ni Ah, gemuk tak. betul. Itu dah body shaming pun tak okey juga. Ya, Kadang-kadang body orang tak shaming suka. sekali. Orang tak Body suka. shaming. Sebab kan sekarang kan ada akta kan, body shaming kan. So benda tu, kalau ikutkan benda tu memang apa orang kata, memang tak bagus lah untuk dibuat. Kan. Jadi kalau macam nak buat joke-joke pun, make sure kita nak buat joke jangan sampai membuatkan seseorang tu sampai dia tersinggung lah ataupun dia kecil hati. So itulah daripada saya. Jadi masing-masing ada limit. Dan kita betul. macam ada Nick cakap tadi, dengan orang-orang stranger, tiba-tiba kita baru berkenal, lepas tu tiba-tiba buat dark joke kan. Bahan kau-kaunya. Tak kena dengan masa, tak kena dengan orang. Lagi satu, kita kena faham keadaan seseorang tu. Sebab tu lah kita nak buat dark joke ni. Bukanlah kita nak buat dark joke. Sebenarnya kita buat dark joke ni dekat member-member kita je. Kat orang luar memang tak kena. Yalah, tapi kadang-kadang sampai tahap kalau member pun nak kena tengok juga dia orang punya timing tu. Timing kita buat lawak tu kena tak? Kadang-kadang dia tengah stres tau. Lepas tu kita pergi membahan dia lah. Kita pergi main hambur semua. Pun tak boleh. Itu pun tak boleh juga kan. Kan gaduh. Gaduh. Ya dah menyebabkan konflik teruk sampai putus member. Kan? Yalah, kita tak nak lah betul. Kita kalau boleh nak cuba elak lah. Ya betul, kalau boleh kita elak. Alright, untuk Anizan apa? Macam mana pendapat anda tentang don't normalizing dark joke? Okay, untuk saya don't normalizing dark joke ni, bagi saya kalau macam kita normalizing, macam kita tak hormati kawan kita tak hormati gender lain, kita tak hormati orang yang kita dark joke tu kan. Betul tak? So maksudnya bagi better kalau macam kita tak normalizing dah, macam kita saling hormati satu sama lain. Faham. Macam kita punya Malaysia macam dah terlalu normalize sangat dah kita punya dark joke ni. Ya betul. Kita pergi mana-mana pun akan ada juga benda tu. Kat media pun ada. Kat media dah terlalu open sangat dah benda tu. Ya. Kan betul tak? Dia sampai level apa tau. Kita bahan member ni sampai kita kena terima. Kalau kita tak terima kan, member akan cakap, kau ni tak best lah. Kau ni tak best lah. Ya tu. Diorang dah cakap macam tu tau. Kan? Betul. Tak best lah. Lepas tu kau ni cepat touching lah. Bukan cepat touching atau tak best ke apa lah. Sebenarnya kita sebagai manusia janganlah kita body shaming orang. Lepas tu orang bahan kita balik kita terasa. Jadi benda ni basically sebenarnya jangan normalize lah. Jangan normalize. Kita kena jaga sensitivity masing-masing. Ya, jaga sensitivity. Dan dalam keadaan negara Malaysia kita ni, saya rasa dark joke ni is a normal thing to do lah. Tapi janganlah. Memang jangan normalkan dark joke ni. Bahan-bahan member lepas tu buat lawak. Teruk-teruk punya sampai terasa member. Betul tu. Nanti diorang terasa, lepas tu diorang takkan cakap, nanti diorang akan diam je. Sebab kalau kita cakap nanti diorang macam tak relate lah kau ni. Lepas tu kan, kadang-kadang kalau kita buat dark joke dengan member pun, kadang-kadang bila contohlah macam saya buat lawak dekat Acap kan. Lepas tu dah cakap macam tu, lepas tu bila turn Acap pula buat kat saya, lepas tu saya macam aduh, tak boleh terima. Tapi kita buat tu sebenarnya. Macam faham tak? Maksudnya senang cerita saya buat kat orang tapi orang buat kat saya tak boleh. Ya. Sebab kita dah normalize benda ni. Kita benda rasa ni normal. Kan ni tak relax lah.
Bukan. Benda ni sebenarnya kita jangan normalize benda ni. Okey, untuk Rosha, apa pendapat Rosha tentang dark joke ni? Rasa jangan amalkan sangat lah. Sebab semua orang kan sikap kan berbeza kan. Ya, betul. Jadi macam mana nak cakap? Macam mungkin seseorang tu boleh terima apa yang kawan dia buat dan seorang lagi tak boleh terima. Seperti yang Nick bagi contoh tadi. Macam tu lah. Ashraf boleh terima, macam Nick sendiri tak boleh terima. Jadi kita kena tahulah sikap dia tu macam mana sebelum buat perkara tu lah. Faham. Jadi apa yang saya boleh konkludkan daripada apa yang diborakkan tadi, apa yang dipodcastkan tadi ialah kita Malaysia dah ni, dan kalau boleh kita jangan normalizekan lah. Dan pihak-pihak NGO rasanya boleh kot buat kempen untuk dark joke ni bagi membuka mata orang. Sebenarnya benda ni tak normal. Tapi sebenarnya kita buat juga. Betul. Okey. Jadi seseorang tu ada limit sebenarnya. Kena tengok keadaan member, keadaan sekeliling. Janganlah tiba-tiba member balik-balik kerja, lepas tu tiba-tiba kan bahan terus. Tak. Jangan macam tu. Kita boleh kadang bahan member untuk merapatkan silaturahim. Ya, Itu dia antara sedang kebaikan dia, betul tak? Betul. Dia sebenarnya kita nak buat dark joke tu kena ada common sense lah. Ada common sense dia, betul. Common sense tu Ada penting. common sense. Betul. Ya, betul. Jadi itulah. Nak bahan boleh, bukan nak cakap benda ni jangan normalizekan. Bahan boleh tapi dengan orang yang sesuai, dengan masa yang sesuai untuk merapatkan silaturahim antara member. Betul. Alright. Jadi itu topik yang kedua yang dah dibahaskan, yang dah dibagi pendapat, iaitu normalizing dark joke. Alright. Jadinya kita akan masuk ke topik yang ketiga, iaitu face your fear. Face your fear. Face your fear. Face your fear ni ialah benda yang takut tapi sebenarnya kita kena hadap juga. Kan, betul tak? Betul. Okey. Jadi kita akan jumpa lepas ni dalam topik yang ketiga, iaitu face your fear. Okey. Jumpa lepas ni. Hai guys, terima kasih kerana masih bersama kami. Nantikan hadiah bernilai RM20 untuk 5 orang. Cara nak menang ni senang je dengan memberikan komen-komen yang kreatif berdasarkan topik yang kami bincangkan. Pada akhir program, kami akan mengumumkan 5 pemenang yang bertuah. Jadi, apa tunggu lagi? Jangan lupa memeriahkan ruang komen, okey? #podcastmahasiswa. Bye! Okey guys, kita akan masuk pada topik yang terakhir kita, iaitu face your fear. Okay, basically face your fear ni banyak benda yang kita boleh borakkan dan juga rasanya semua orang ada ketakutan pada diri masing-masing. Ya, betul kan? Okay. Bagi Rosha, apa pendapat Rosha tentang face your fear? Dan juga tajuk kita, we know but do we understand, general knowledge and basic common sense. Common sense. Dapat saya. Ya. Baguslah untuk pendapat. Contoh. Okay. Okay, contoh. Okay, saya jenis pemalu. Jadi saya perlu macam tambahkan diri lah untuk buang malu saya tu yang terlampau tinggi tu. Okay. Tinggikan self confidence. Ya. Okay, sambung. Saya sekolah rendah hingga tingkatan hinggalah STPM. Saya stay lagi pemalu. Tapi sekarang alhamdulillah lah kurang dah lah sikit sebab
saya try main aplikasi macam Starmarker, IG, saya post gambar macam talent saya lah. Macam art saya. Okay, Dalam masa yang nyanyian sama, ke, talent Ya. yang cakap. dalam masa yang sama Rosha terus face terus ketakutan tu. Bagus. Keep going. Jadi daripada Rosha cakap tu, apa Anizan dengan Nick punya pendapat? Yang untuk face and fear ke? Face and fear pula. Face your fear Iaitu ke? ketakutan untuk macam mana untuk bukan bercakap, malu. Dia bukan ketakutan Yeah. Yang terlampau. Yang tu kita rasa semua akan ada kan, Semua macam ada. mula-mula Betul. takut Semua cakap ada. dengan orang kan. Semua ada. It takes time. Lama-lama nanti kita akan okey, kita dah boleh hadapi benda tu, kita dah okey dengan benda tu. Since kita dah selesa, kita dah boleh cakap dengan orang tu. Mula-mula memang akan takut. Ya. Lagi satu, okey. Memang lama juga kan. Ya, betul lama. Lagi satu, okey. Kalau malu ni sebenarnya kita kena hadapi juga tau. Sebab dalam alam pekerjaan, kita akan berinteraksi dengan ramai orang. Dan juga social skill tu sangat penting. Contohnya kita sebagai projek, kita letak satu contoh supervisor kita akan interact dengan orang. Jadi kita interact dengan orang, kalau kita tak pernah bercakap, orang akan kencing kita tau. Kencing kita, lepas tu tipu kita, lepas tu ni dah siap dah kerja padahal belum siap lagi. Jadi itulah, interact tu sangat penting. Communication tu sangat penting. Jadi kalau boleh buatlah macam Rosha. Malu tu kena face juga dengan apa-apa cara sekalipun. Banyak cara sebenarnya untuk kita face benda tu. Yes, betul. Contohnya masuk dalam podcast ni, di mana kita akan borak-borak. Jadi pertama kali join. boleh, malu tu boleh, tapi orang kata jangan over. Nak tambah lah. Kalau tambah. macam yelah bukan dalam segi alam pekerjaan je. Sebab kalau ikutkan adalah ayat-ayat atau hadis-hadis kan yang pernah berkata kalau kita nak malu pun, malu tu mestilah berpada-pada. Maksudnya nak malu tu dari segi kat mana kan. Maksudnya kalau dari segi pakaian tu itu of course kita kena malu. Kalau macam dari segi ayat kita nak presentation kan contohnya sebagai contoh. So kita kena ni lah cuba kurangkan kita punya malu tu. Macam cara Rosha tadi, dia build dia punya confidence dengan try post kat IG dengan main game kan. So quite interesting bagus lah cara tu. Bagus cara tu sebenarnya. Sebab kita boleh communicate in game what kan, way, online any game. way, in any way pun. Okay, untuk Anizan dengan Nick, ada point tak untuk face your fear ni? Contoh-contoh. Okay. Rasanya banyak. Banyak saya macam untuk saya, macam kita kan lepas dah SPM, kita akan masuk alam yang sangat different dengan apa yang kita dah pernah alami kan. Contohnya macam saya masuk universiti. Kat situ macam kita akan fikir kita akan jumpa dengan orang baru, akan jauh dengan family kita kan. Jauh dengan family, jumpa orang baru, tempat baru. So benda tu, tapi in order untuk dapat certificate, untuk dapat education, kita terpaksa face benda tu dan masuk universiti dan face kita punya challenge. Kita face kita punya ketakutan tu. Masuk dunia baru, kat situ kita akan belajar benda baru. Belajar jumpa manusia, belajar banyak benda lah kita akan belajar kat situ dengan kita face kita punya fear tu. Ya, betul. Rasanya semua orang akan menghadapi fasa ni di mana kita takut untuk pergi ke tempat baru, kita tak tahu tempat baru tu macam mana. Adakah okey, tak okey, kita jadi overthinking Jadi rasanya kalau macam kita dah degree, kita akan masuk contoh STPM ke, diploma ke, asasi ke, matrikulasi ke. Jadi kita dah banyak berpindah Jadi rasanya untuk face ketakutan tempat baru ni, rasanya semua orang dah boleh slow-slow Tapi nak cakap dekat sini, di mana inilah realitinya.
Tak nak kita kena hadapi ketakutan kita, iaitu macam Anizan cakap, ketakutan kita untuk pergi ke tempat baru, cuba benda baru. Benda ni sebenarnya yang takut. Itu sebenarnya rasanya semua itu peluang untuk kita improve diri kita. Betul? Okay, untuk ni rasanya ada point tak? Kalau dari segi fear dengan face, cara face lah. Kalau fear tu memanglah kita nak keluar daripada circle kita selama ni kan, maksudnya kita punya comfort zone kan. Sebelum ni kita duduk kat rumah, lepas tu tiba-tiba kita nak sambung belajar, lepas tu nak keluar daripada circle kita kan. So macam quite tough lah, betul tak? Kan? Betul. Satu cabaran lah kan. Jadi, kita takut hilang kawan, kita takut hilang. Betul. Yelah, sebab kata bukan hilang keluarga tau. Maksudnya kita akan berjauhan dengan keluarga. Tapi dalam masa yang sama, kita bakal kita akan rasa kehilangan. Kita akan rasa kehilangan. Padahal tak. Sebenarnya inilah realitinya kan, betul tak? Betul. Lepas tu kalau daripada nak kata dah keluar daripada circle kan. Tapi sebenarnya bila kita dah masuk mana-mana tempat kan, kita sebenarnya cuba untuk belajar berdikari, betul tak? Maksudnya kita cuba untuk belajar cara kita manage diri kita, manage masa, cara kita bergaul. Benda tu memang kita kena face lah. Dan dari segi kita join podcast ni pun kan, macam Roshan, macam Acap, macam Anizan. So kita pun dah bergaul, jadi so agak mudah lah untuk kita sambung kat universiti ke. Maksudnya kita dah ada circle baru. Secara tak langsung kita baru. Our network. Kita buat circle kita bersama. Ayat dia, ya Allah. Kita build the circle lah, the new circle. Tak ada masalah pun. Okay. Jadi untuk saya, face your fear ni, saya sebenarnya takut kepada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab. Tapi sebenarnya tanggungjawab ni kita kena hadapi jugalah. Sebagai seorang lelaki, tanggungjawab tu mesti ada. Walaupun kita sebelum kahwin, selepas kahwin, atau semasa belajar, sebelum belajar, tanggungjawab kita untuk menjaga ibu bapa, tanggungjawab kita untuk belajar, tanggungjawab kita untuk, contoh kita jadi leader untuk satu tim, tanggungjawab juga. Jadi dalam masa yang sama, kita kena hadapi. Tanggungjawab ni ialah benda yang penting lah, benda yang penting. Dan tanggungjawab ni, ialah betul lah, kita kena face lah. Kita kena face tanggungjawab ni. Contoh macam keadaan saya sekarang, tanggungjawab untuk family tu sangat penting lah. Berapa kali dah ulang ni. Aduh, astagfirullahaladzim. Sekejap. Tak apa. Okay, jadi pendapat Roshan, Nick dengan Anizan daripada saya punya ketakutan iaitu tanggungjawab. Apa pendapat anda semua? Kalau dari segi lelaki lah, ni lelaki tu lelaki lah. And kalau daripada tanggungjawab tu, betul lah, memang kalau lelaki memang dia punya tanggungjawab tu orang kata memang besar lah. Memang besar. And sebelum kahwin ataupun selepas kahwin. Kalau sebelum pun dah besar, dah tidak kahwin lagi besar. Lagi besar, betul. Dengan isteri, dengan anak-anak, dengan mak ayah kita jangan apa. Mak ayah mentua dan mak ayah kita sendiri. Pun tak boleh kita abaikan tanggungjawab tu. Betul? Ya, betul. Jadi, sangat besar tanggungjawab dia. Kena hadapi kena belajar daripada sekarang ya, Ashraf. Ya, betul. Jadi itulah sebenarnya ketakutannya, tanggungjawab. Sebab takut nanti dekat padang mahsyar nanti berkumpul ramai-ramai, berkumpul semua, di situ cakap awak tak laksanakan tanggungjawab awak ni. Ya tu. Jadi masing-masing claim pahala. Takut benda tu. Benda tu yang bakal disoal. Jadi itulah, tanggungjawab ni sangat penting. Dan benda tu saya sangat takut dah. Tak tipu. Tapi kalau dari segi face lah kan, kalau nak cara face tu, kita nak kata ada solusi pun tak juga benda ni. Dia sebenarnya kita kena hadap sebenarnya. Kita kena hadap dan cuba improvise lah. Ya, improvise. Ya, betul. Benda tu penting. Bukan, benda tu dengan cara kita improvise diri lah. Betul.
Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu kan kita punya tahap tanggungjawab kita tu kat mana, leadership kita, cara kita nak Bersama pimpin orang. And Hmm. tapi kita kena cubalah. Alright. Kita bagi wakil daripada perempuan iaitu Aniza dengan Rosha. Okey, tentang tanggungjawab. Apa pendapat korang? Korang rasa korang ada juga ke tanggungjawab? Memang ada. Ya, Kita sebagai bagi- perempuan tanggungjawab ada lah juga. Macam sekarang kan student, tanggungjawab sebagai student, kena buat apa yang disampaikan oleh lecturer, kena belajar. Ya, betul. Tapi untuk tanggungjawab after marriage tu kita tak fikir lagi. Kita fokus on apa yang kita ada sekarang je. Okey. Okay, faham. Tapi tu Sebab lah dalam tanggungjawab masa yang kita sama kena- tanggungjawab kita ni kena kita kena experience benda hadapi tu. juga kan. Betul. Kalau macam kita fikir, kita tak tahu nanti kat sana macam mana kan. Kehidupan after marriage. So, kita kena experience benda tu baru kita tahu macam mana kita nak jalani. Jadi basically sebenarnya tanggungjawab ni kita kena balik kepada basic balik lah. Iaitu Tuhan. Kita hidup ni sebab apa? Kita buat ni sebab apa? Semua sebab Tuhan. Semua sebab jadi nak tak nak kita kena improvise diri untuk menggalas tanggungjawab kita. Dan juga improvise diri lah rasanya. Okey, untuk Rosha macam mana? Saya Tanggungjawab. Memang tanggungjawab lelaki memang berat daripada perempuan. Ya. Lawak sedih lah. Okey, sambung. Sabar. Bagi saya lah tanggungjawab sebagai anak perempuan kena tolong ibu bapa lah. Lepas tu kena berbakti lah kepada mereka. Macam lepas tu kita kan belajar, lepas tu kerja kenalah bagi juga macam wang ke apa ke, berbakti lah macam hasil titik perlu kita belajar tu, kerja tu bagi kepada mereka lah. Yalah. Sebab berkat berkat ibu bapa tu. berkat penting. Faham. Doa lagi, harta lagi lah, duit tu dia. Mereka kan bagi kat kita, suruh belajar rajin-rajin kan. Jadi kena balas budi lah. Tanggungjawab kita lah tu. Ya, bukan dari segi kewangan je tau. Sebenarnya daripada segi fizikal kita tolong, kita jaga mak ayah kita masa sakit, masa diorang tengah susah, kita bukan guide dia tau, kita bukan guide dia, tapi kita teman dia sebagai seorang anak. Itu sebenarnya tanggungjawab kau. Betul. Jadi untuk Nick, Anizan dengan Rosha ada topik, ada poin-poin lagi nak dicakap untuk face your fear ni? Rasanya banyak. Ada lagi ke? Saya rasa saya belum cakap lagi untuk saya punya face dengan fear kan. Ya, betul. Jadi boleh saya teruskan. Okay. Boleh kan? So dari segi fear yang saya takut lah. Saya ni takut nak buat presentation tiba-tiba. Maksudnya kalau tiba-tiba je ada presentation tak prepare, takut gak lah, tak tahu nak cakap apa. Maksudnya nanti point tu berterabur. Lepas tu lagi satu macam time mula-mula nak presentation pun ingat lagi zaman waktu sekolah menengah time tu lah first nak presentation, tak pernah ni nak cakap apa ni, tak reti ni. Aku saya macam ni nak kena tahu apa ni dah, sebab tak pernah kan. So tiba-tiba tiba-tiba nak kena buat. Jadi macam gugup lah senang cerita. Trauma lah kiranya kan. Agak sikit trauma lah. Tapi benda tu takkanlah kita nak trauma sampai bila-bila kan. So dari segi yang face tu saya buat macam kalau ada presentation ke apa ke, saya cuba buat preparation yang sepatutnya lah dari segi point-point ataupun cara nak cakap. Jadi cuba untuk memberikan satu presentation tu lebih smooth. Macam tu. Orang kata preparation tu sangat penting lah.
Preparation tu saya akan penting. Rasanya bukan daripada segi presentation lah. Rasanya semua dalam kehidupan kita sebenarnya preparation tu sangat penting rasanya. Betul lah. Betul. Contoh dalam satu projek. Kita tak ada planning. Lepas tu kita main buat je. Projek betul. tu. Kan? Betul tak? Betul. Betul. Sebab tu yang kita belajar macam mana buat project management kan. Sebab kita nak kena belajar handle projek. Ya, betul. Itu salah satu contohnya lah. Ada hal banyak lagi. Preparation tu is an important thing. Jadi cara nak face tu ialah kita kena prepare lah. Ya, betul. Kena buat preparation awal-awal. Preparation awal-awal supaya perjalanan lebih smooth. Dan juga tak ada nak banyak-banyak kali punya present. Lepas tu tak nak bagi gugup, tak nak bagi malu diri sendiri. Contoh presentation depan-depan orang ramai ni, depan-depan orang ramai. Lepas tu senyap. Lepas tu ini cakap pun lain, ini cakap pun lain, ini cakap pun lain. Dah. Daripada segi yang senyap tu kan. Saya pun risau agak kadang-kadang bila tengah present tu. Tiba-tiba audiens senyap. Lepas tu kita pula tak pandai nak bagi suasana tu macam hype sikit. So agak malu lah. Awkward lah. Betul. Awkward. Memang malu. Takut ke aku. Alright. Rasanya setakat ni lah untuk topik ketiga kita dan juga setakat ni je untuk podcast kita untuk malam ni. Iaitu bertajuk We Know But Do We Understand. We know but do we understand dalam skop basic knowledge dan juga common sense. Okay. Terima kasih kepada semua viewer dan juga para panel semua. Okay. Jadi untuk conclusion yang terakhir ni daripada We Know But Do We Understand. Benda ni sebenarnya kita kena ada basic knowledge dan juga common sense dan benda ni kita kena guna pakai. Kita tak ada common sense, kita memang akan hilang kawan lah. Bukan setakat hilang kawan, kita akan hilang workmate. Lepas tu kita akan hilang kita punya groupmate. Jadi benda ni sangat penting common sense. Dan basic knowledge ni, saya nak cakap satu benda lah. Kalau basic knowledge kita tinggi, sekeliling kita mesti orang yang berilmu. Kalau basic knowledge kita rendah, bukanlah nak cakap rendah ke apa. Basic knowledge kita tak ada, kita akan dikelilingi oleh orang yang tak ada basic knowledge lah. Cakap merepek, lepas tu merapu semua, main cakap semua pala tahu. Jadi benda ni sangat penting lah. Okay, bagi Anizan, Rosha dengan Nick, apa pendapat anda semua tentang topik kita hari ni iaitu We Know But Do We Understand dan juga general basic knowledge and common sense. Okay, untuk kita punya topik dia punya conclusion lah. Saya nak bagi tahu nak manakala kita bercakap pasal common sense dan juga general basic knowledge, kita kena belajar untuk letakkan diri kita pada someone punya situation. Sebab kita mungkin akan hadapi struggle yang sama, pain yang sama, tapi kita adalah different person. So the way macam kita receive benda tu adalah different. Macam mana kita nak terima benda tu adalah different. So jangan samakan, aku pernah dekat tempat kau buat macam ni. Tapi kau ni lemah sangat lah. Kita jangan buat macam tu. Kita kena belajar letakkan diri kita sebab kita adalah orang yang lain. Kau kena belajar untuk letakkan diri kita dekat someone punya situation. Alright. Okay, untuk Nick, penting tak sebenarnya ni general basic knowledge dengan common sense ni? Penting ke tak? Penting. Sangat-sangat penting. Memang sangat penting kan? Kalau macam kita punya basic knowledge kan, at least kalau kita ada basic knowledge, kita tahu kita boleh buat kita punya environment sendirilah macam Acak cakap tadi, yang kita boleh dikelilingi oleh orang-orang yang berilmu ataupun tidak, berdasarkan kita punya basic knowledge. Ya, betul. Jadi dari segi yang common sense pula tu kan, common sense ni memang sangat penting juga.
Sebab Betul. kalau kita tak ada common sense, kita akan hilang member, hilang Betul. orang sekeliling kita. Sebab kalau contohlah macam time kat hostel lah contoh kalau macam Okay. kita tengah tidur, tiba-tiba member pasang lampu main game. Kita nak tidur time tu. Tapi dia dah nampak kita nak tidur tapi dia buat tak nampak. Jadi dari segi tu tak proper lah kan. Common sense tu Ya, kena betul. ada. Dan even sekecil-kecil pun common sense tu sangat penting. Ya, sekecil-kecil orang kata hal sekecil-kecil tu pun common sense memang sangat penting. Betul. Itu memang sangat penting. Sebab dia akan efek kadang-kadang common sense ni akan efekkan hidup orang juga tau. Hidup kita pun akan efek juga. Alright. Okay, untuk Rosha. General basic knowledge dan juga common sense ni penting ke tidak? Penting lah sebab Penting. betul. Okay. Pengetahuan tu kan, knowledge tu kan boleh membantu kita jugalah. Setengah sikap manusia kan suka membuli juga kan. Jadi apabila kita tahu pengetahuan tu, jadi kita boleh bahas jugalah macam perkara-perkara apa tu macam Isu semasa. contoh lagi kan macam seorang tu dia bahas tentang perkara macam kereta tu apa fungsi dia kan. Jadi kita pun kena tahu jugalah untuk backup orang lain. Takut macam dia tahu tapi dia pun macam bully orang lain. Dia cakap orang lain ni tak pandai ni benda-benda gini ni macam kita kena backup lah orang lain tu. Orang-orang saudara kita lah. Macam tu lah. Daripada Rosha cakap, saya boleh concludekan yang di mana basic knowledge ni tak mengikut gender lah. Kita kena tahu basic dia juga kan. Betul. Kita kena tak ikut gender. Contoh kita lelaki lah. Contoh lelaki. Sebenarnya kita kena tahu make up juga tau. Bukan Betul. cakap bini pula isteri cakap ke tolong beli make up ni. Lepas tu kita tak tahulah dah kita punya hubungan dengan tu dah hancur pula tiba-tiba. Sebabkan makeup dia sebab makeup dia. Jadi nak cakap Hal yang kecil sangat penting. Kalau Rosha cakap tadi bab kereta. Kalau kita rosak di tengah jalan, apa yang kita perlu buat? Jadi tak nak basic knowledge ni belajar. ikut gender lah, betul. Okay, jadi terima kasih lagi. Okay, bye. Terima kasih semua. Thank you semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kerana join kita orang punya program dan Podcast mahasiswa. Podcast mahasiswa dan untuk hadiah selepas ni kita akan mention akan ada MC untuk mention pemenang-pemenang je dan korang boleh dapatkan nombor telefon yang kita orang akan bagi selepas ni dan kita orang akan bagi Google Form dalam tu untuk pemenang. Alright, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye.